Satu hari kau pasti akan mati dan kau perlu pertolongan daripada orang lain. Sebab itu kita jangan sombong dengan manusia. Jangan sombong dengan Allah. Kita ni bukan penduduk dunia, kita ni penduduk syurga. Dengan umur-umur senja ni, dah dekat dengan mati ni, Allah pilih kita. Datang ke rumah Allah, boleh sembahyang berjamaah. Dan boleh datang ke rumah Allah dan Allah bagi kita peluang pula untuk menuntut ilmu. Tak semua hamba Allah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dia boleh datang surau. Padahal rumah dekat dengan surau. Kedai dekat dengan surau. Ya, dia tak boleh nak masuk rumah Allah. Dia cuma boleh lalu je. Dia ingat ni dewan badminton, tuan-tuan. Ya. Dia ingat ni tempat orang jual ikan, tuan-tuan. Ya. Ingatlah, rumah Allah ni, engkau nak datang, engkau tak nak datang, nanti mati besok, engkau pasti datang. Orang bawa engkau datang rumah Allah, orang letak kat depan ni. Tak kira kau siapa. Engkau ada pangkat, besar pangkat engkau banyak follower di YouTube ke, banyak follower di IG, di TikTok ke, kau banyak duit, kau banyak barang kemas, kau banyak kenderaan, kau banyak rumah, kau banyak tanah, ya, pejabat kau tinggi mencakar langit sekalipun, satu hari kau pasti akan mati. Satu hari kau pasti akan mati dan kau perlu pertolongan daripada orang lain. Sebab itu kita jangan sombong dengan manusia. Jangan sombong dengan Allah. Hablum minallah, hablum minallah wa hablum minannas. Ya, hendaklah kita jaga hubungan kita baik-baik dengan Allah. Hendaklah kita jaga hubungan kita baik-baik sesama manusia. Bila kita mati nanti, kita tak mampu nak mandi sendiri. Tak mampu nak mandi sendiri, orang lain yang mandikan. Dan kita tak mampu nak pakai kain kapan sendiri. Nanti orang lain yang akan pakaikan kita kain kapan, dia bungkus baik-baik, dia masuk dalam keranda, bawa pergi surau, bawa pergi masjid, letak depan ni, semayang jenazah 4 takbir. Pada ketika itu, barulah kita tahu. Itu dalam Al-Quran apa kata Allah? Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuan-tuan. Sebab tu kita ni bukan penduduk dunia. Tuan-tuan, ni negeri ni bukan negeri kita. Tuan-tuan ada kebun banyak tu, kat kampung tu, sawitnya, duriannya, kokonya, apa kelapa ke apa, itu sementara sahaja. Dalam hadis sebut, dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Sementara je. Kita ni bukan penduduk dunia, kita ni penduduk syurga. Kita akan balik ke negeri asal kita. Sebab tu kata ulama, kita hidup ni 2 kali je. Kita keluar daripada perut mak, kita hidup dekat dunia, ada yang hidupnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya, 90 lebih. Lepas tu tak lama mati ya. Bila dah mati, dalam kitab tasawuf menyebutkan kita diperam. Diperam tu kita disimpan dalam tanah. Disimpan dalam tanah sampai dunia kiamat. Sampai dunia kiamat. Dan ada pertanyaan dalam kubur ni, ada yang ditanya 3 hari je, tuan-tuan. Ya, ada yang ditanya 40 hari, 40 malam. Ada yang ditanya sampai dunia kiamat. Tengok keadaan hamba Allah ni masa hidupnya, imannya macam mana. Dia mati dalam keadaan macam mana. Betul, tak kira lah dia Islam ke, dia kafir ya. Tuan-tuan, bila dia mati, dia pasti jumpa dengan malaikat Munkar Nakir. Dia akan tinggal dalam kubur seorang diri, sepi, gelap, tak ada teman. Yang temankan dia, yang kawankan dia adalah amal soleh. Sebab itu ulama' bagi tahu perbanyaklah amal soleh. Sekarang ni tak lama nanti kita nak masuk bulan Ramadan. Itu orang yang beriman, dia gembira nak datangnya bulan Ramadan. Dia rasa gembira sangat datangnya bulan Ramadan. Tuan-tuan kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur macam mana? Dulu kita tak boleh nak semayang. Dalam masa 2 tahun tak dapat semayang di surau masjid, nak semayang tarawih tak dapat, semayang kat rumah. Dalam masa 2 tahun kita tak boleh pergi surau, semayang kat rumah, tarawih di rumah, selawat di rumah, tadarus di rumah. Nak semayang rapat pun tak boleh. Nanti 1 bulan 4 dah boleh semayang rapat, tuan-tuan. 1 bulan 4 binatang Covid ni dia balik kampung, dia cuti, tuan-tuan. Ya, dia cuti, tuan-tuan. Dia balik, dia rehat, ya, dia rehat, dia cuti. 1 bulan 4 dia kena balik. Macam mana sekalipun dia pasti kena balik, tuan-tuan, 1 bulan 4. Ya. Ingatlah kita kena beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, negara kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh melakukan ibadah dengan sempurna. Tuan-tuan, dengan sempurna. Nanti bulan Ramadan, rebutlah peluang ibadah dengan sungguh-sungguh. Pertama sekali kata ulama, rebutlah semayang berjamaah. Rebutlah semayang berjamaah. Bila muazzin melaungkan azan hayya 'alas salah,
hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Datanglah masjid suruh sembahyang. Datanglah masjid suruh sembahyang. Marilah sembahyang. Datang, jangan tak datang. Tuan buka sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah, seorang hamba Allah, iaitu wali Allah yang mengabdikan dirinya untuk Allah padahal dia adalah kekasih Allah. Apabila azan berkumandang di masjid, dia tinggalkan pekerja-kerja di dalam rumahnya, dia datang sembahyang berjamaah padahal dia adalah kekasih Allah. Tuan-tuan, tengok dalam Al-Quran ada nama baginda. Tengok di Masjid Surah ada nama Allah Muhammad. Mana ada nama Nazir? Tak ada. Nama hakim pun tak ada. Hakim. Nama kau pun tak ada, Pak. Tuan-tuan. Nama wakil rakyat pun tak ada. Nama Muhammad. Tuan-tuan. Inilah manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Nanti di padang mahsyar, dia bangun daripada kuburnya, tuan-tuan. Buka dalam hadis, dia bangun daripada kubur, dia tak tanya tentang neraka, tak tanya tentang syurga. Dia tak tanya keluarga dia pun tak tanya. Dia tanya umat dia, tuan-tuan. Ini sayangnya Nabi kat kita, tuan-tuan.